masa merancang kehamilan ataupun yang sedang hamil, itu diabetes semasa kehamilan atau kita lebih kenali sebagai GDM lah kan. So cakap GDM bila kandungan 5 bulan, 7 bulan kena minum air gula untuk detect GDM. So GDM tu apa sebenarnya? Sebelum Kak Tin pergi lebih lanjut ataupun kita bercerita lebih lagi pasal GDM ni, kita kenal dulu diabetes tu apa. Okay, penyakit kencing manis itu apa? So secara umumnya penyakit kencing manis ni terbahagi kepada dua. Pertama, diabetes mellitus type 1 dan kedua diabetes mellitus type 2. Okay, nak faham dengan mudah senang je. Kebiasaannya diabetes type 1 yang dihidapi oleh kanak-kanak, which is maksudnya kanak-kanak itu lahir dengan ketidakmampuan badan dia menghasilkan insulin. Maka ia kena diabetes, dia kenalah penyakit kencing manis tersebut. Dan pengalaman ni based on pengalaman Kak Tin sendiri, sebab Kak Tin ada anak yang perlu keluar masuk ward dan berjumpa dengan ibu-ibu anak-anak yang terpilih ni. Kebiasaannya seawal umur mereka kurang daripada 10 tahun, diorang dah kena suntikan insulin sebab badan mereka gagal untuk menghasilkan insulin dan mengawal kadar gula dalam darah. Okey, diabetes type 2 adalah diabetes mellitus type 2 adalah diabetes atau penyakit kencing manis yang kena pada kalangan orang dewasa. Kebanyakannya kena pada kalangan orang dewasa yang kita tahu yang kata mak ayah kita, sakit apa kan, sakit kencing manis, darah tinggi, jantung. So kita tahu dan kita maklum bahawa semakin tahun, maksudnya di era ini kan, beberapa tahun kebelakangan ini jumlah pesakit kencing manis semakin meningkat. Dan kalau dulu kita tengok rate umur diorang 40 baru kena kencing manis, but now dalam 20-an tu kita dah jumpa patient yang ada penyakit kencing manis. Okey, itu penyakit type 1 dengan diabetes type 1 dengan diabetes type 2. So macam mana pula penyakit diabetes ini boleh kena pada kehamilan? Apa yang dimaksudkan dengan GDM tu ataupun dikenali sebagai diabetes semasa hamil? Apa hubungnya diabetes dengan kehamilan? Okay. Ada satu lagi jenis diabetes, dia hanya berlaku, kencing manis ni hanya berlaku ketika seorang wanita itu hamil. Dalam fasa kehamilan 9 bulan dia mengandung tu, dia kena kencing manis. Selepas dia melahirkan, wanita tersebut atau ibu tersebut dah bebas daripada kencing manis. Walau bagaimanapun, sekiranya wanita itu atau ibu itu tidak tidak merawat kencing manis, GDM tu dengan betul dari sudut rujukan doktor, pengambilan ubat, pengambilan suplemen, diet dan sebagainya, ia berisiko untuk kena diabetes type 2 selepas kehamilan. Maksudnya dia kena kencing manis, sepatutnya dia kena kencing manis tu pada tempoh kehamilan je. Tapi disebabkan dia tak jaga semua benda ni, dia tak jumpa doktor, dia tak dapatkan nasihat doktor, dia tak makan ubat, dia tak ambil suplemen yang sepatutnya, dia tak jaga diet, dia tak kontrol dia punya lifestyle dan sebagainya. Selepas hamil, diabetes itu kekal dalam badan dia. Okey, kenapa GDM berlaku ataupun diabetes ni boleh berlaku dalam kalangan ibu-ibu mengandung atau ibu-ibu hamil ni? Okay, secara ringkas je Kak Tin cerita, sebab kita kita bukan bicara atau bercerita tentang dari meja seorang doktor. Yang ini apa yang Kak Tin sebagai seorang ibu faham, dan juga kesihatan itu tanggungjawab kita bersama untuk kita sama-sama tahu. Sebab semua ni siapa tak nak jadi ibu kan? Tapi sebelum kita kita memberi yang terbaik kepada anak kita, kita kena
bagi yang terbaik untuk diri kita dulu. Okay, kita kena tahu apa risiko-risiko utama dia ataupun komplikasi-komplikasi besar yang selalunya berlaku ketika seseorang itu hamil. Okay. Secara generalnya, GDM ini adalah berlaku kepada ibu hamil kerana gangguan hormon yang menyebabkan pankreas kita susah untuk menghasilkan insulin yang sebaiknya. Bukan yang sebaiknya, maksudnya dengan kadar yang banyak, dengan kadar yang betul, kerana gangguan hormon tersebut. And then menyebabkan bila insulin kita tak boleh nak keluar secara normal, tak boleh dihasilkan dengan secara normal, dengan kadar yang normal, maka kadar gula dalam darah kita juga meningkat dan menyebabkan kita ataupun menyebabkan seseorang individu itu terkena GDM. Tambah pula masa pregnant, makan apa saja nak makan kan, mengidam, kejap-kejap musangking, kejap-kejap aiskrim, kejap-kejap macam-macam kan. So hormon kacau, pengambilan diet yang tidak terkawal. So benda tu boleh meningkatkan bukan proses tetapi lebih kepada risiko kencing manis dalam ketika kehamilan. So apa faktor kan? Orang cakap mak ayah saya tak ada kencing manis pun. Kakak saya tak ada kencing manis, adik saya mengandung pun tak ada kencing manis. Tapi adakah kita ataupun anda terlepas daripada bahaya ataupun risiko kencing manis ni? Kencing manis atau GDM lah, kencing manis semasa hamil. So siapa yang akan berisiko mengalami GDM? Pertamanya, semua ibu yang hamil. Macam yang Kak Tim cerita tadi, Kak Tim cakap tadi atau Bebel tadi, GDM ni, diabetes ni berlaku sebab hormon tu kacau. Hormon kita bila kita pregnant, hormon kita dah kacau. Dia kacau juga dengan sistem pankreas kita, sistem penghasilan insulin kita. So dia tidak boleh mengeluarkan insulin, badan tidak boleh mengeluarkan insulin dengan kadar yang sebetulnya, menyebabkan berlaku kekacauan proses kestabilan gula dalam darah dekat dalam badan kita. So maksudnya mana-mana ibu hamil memang berisiko untuk GDM. And then GDM juga boleh berlaku pada ibu-ibu yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab tu kalau perasan siapa yang tengah hamil, siapa yang dah bersalin ataupun siapa yang sedang merancang kehamilan ni, yang belum dan Kak Tia nak cerita, setiap kali you buat check up buku pink, Kak Tia tak bawa lah buku pink kat dia. Setiap kali you check up you bawa buku pink, even sampai ke sehinggalah you buat perancang keluarga dan sebagainya, dia akan check berat badan you. Doktor ke nurse ke, the first screening dia, okay, berat badan berapa ibu? Berat badan berapa ibu? Sebab daripada situ, sebulan sekali tu dia akan nampak pertambahan berat badan. Sekiranya pertambahan berat badan itu dilihat agak ketara, doktor dia akan minta kita buat saringan kencing manis lah. Itu yang minum air gula bagai tu. Tapi sekarang sefaham Kak Tin, walaupun berat badan you stabil dan sebagainya, memang dia akan buat saringan BSP pada bulan ke-5 kehamilan atau bulan ke-7 kehamilan. Okay, and then siapa lagi yang berisiko? Mereka atau ibu-ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Untuk ibu-ibu wanita-wanita kat luar sana, semakin you lanjut usia, semakin you berisiko untuk mengandung atau melahirkan anak. Tapi adakah ia tertutup untuk you maksudnya adakah you tak boleh mengandung atau you tak boleh melahirkan anak? Tak. Boleh. Macam Kak Tia cakap tadi, apa pun dapatkan nasihat doktor. Kalau kena makan ubat, ambil suplemen yang betul. And then of course diet dan lifestyle. Okay, lifestyle tu you kena jaga supaya ia membantu. Macam ni, bila badan you dah tak mampu untuk buat sesuatu, kita kena buat ekstra untuk ditampung apa yang badan kita tak mampu. Okay? And then ada sejarah kelahiran bayi besar, bayi cacat atau bayi mati. And then kalau individu itu pernah mengalami GDM sebelumnya.
Jadi yang ini, the whole yang Kak Tin cerita tu kan, orang tu pernah kena kencing manis pada anak sebelumnya, dia pernah lahirkan bayi yang besar atau cacat atau mungkin mati dalam kandungan. All these things berisiko untuk menghadapi atau mengalami GDM semasa mengandung. Okay, so besar ke ataupun macam GDM ni sebenarnya bahaya ke atau benda tu just normal je ke? For the next video, Kak Tia akan cerita kesan GDM terhadap bayi. Okay, sebab GDM ni dia bukan macam mana ya? Dia memberi kesan kepada ibu, tetapi kesan yang lebih tinggi adalah kepada bayi dalam kandungan, sama ada semasa dalam kandungan komplikasi kesan itu berlaku ataupun selepas kelahiran. Banyak cerita Kak Tia nak share, dan salah satunya adalah degupan jantung bayi yang tidak stabil. Itu juga boleh disebabkan oleh GDM. So, keep watching. InsyaAllah kita jumpa next video. Kita tengok pula kesan GDM terhadap bayi.